Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan tengok latihan kendiri 7.2b muka surat 214 dalam buku teks anda. So, soalan ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita membina satu blok kotak daripada ogif yang diberi. So, dalam raja menunjukkan satu ogif ya, berkaitan dengan bilangan unit tenaga yang digunakan oleh 80 isi rumah dalam satu bulan tertentu. So, soalan minta kita bina satu blok kotak. Okey, blok kotak. So, sebelum kita nak buat satu blok kotak, jadi kita perlu baca beberapa maklumat yang penting daripada ogif ini. Okey, maklumat yang pertama yang kita perlu tahu ialah tentang nilai maksimum. So, nilai maksimum di sini kita boleh baca daripada graf ogif. Ya, nilai maksimum untuk tenaga elektrik ini kita tengok paksi X. Ya, nilai maksimum ini adalah 450. Kemudian kita perlu tahu juga tentang nilai minimum, iaitu nilai yang paling rendah untuk tenaga elektrik ini. So, kita tengok di sini unit yang paling rendah adalah 50. Okey, selepas dua nilai ini, kita perlu tahu juga tentang Q1, Q2 dan Q3. So, ini adalah kuartil dia lah. Kita kena tahu tiga kuartil yang penting di sini. So, apa itu Q1? Q1 merupakan kedudukan Q1 ni adalah 1/4 daripada jumlah kekerapan itu. Okey, jumlah kekerapan longgokan kita ada 80 kat sini. Kita baca poin yang terakhir ni 80. So, kira-kirakan kita dapat 20. Maksudnya Q1 ni terletak pada kedudukan ke-20. Jadi, apa kita buat di sini ialah, okey, cikgu besarkan graf dulu. Kita ambil pembaris, letakkan pembaris tu pada 20, pada kekerapan 20. Dan kemudian kita baca nilai, kita baca nilai yang tertera kat sini. So, apakah nilainya pada paksi X ini, iaitu tenaga elektrik. So, kalau ni 150, ni 200, kalau tengah-tengahnya kita akan dapat 175 lah, kita boleh kira 175, separuh daripada dia. Okey, separuh dia, ataupun kita baca petak, 10 petak ini adalah sebanyak 50. Okey, 10 petak ni adalah sebagai 150. Jadi kita baca petak lah. Satu petak ni 5 lah. 155, 160, 165, 170, 175. So, jawapannya 175 untuk Q1. Jadi kita isi kat sini. Q1 kita, Q1 persamaan dengan 175. Okey, bagaimana pula nak cari Q2? Kedudukan dia berada pada 1/2 daripada 80 jumlah kekerapan dia. Jadi kedudukan dia pada 40. Maksudnya kita akan letak, kita buat kerja yang sama, kita buat langkah kerja yang sama di mana kita letakkan pembaris kita pada 40. Ya, dan kita cari jawapan dia pada paksi X. Kita sentuh graf ogif dan kemudian kita turun bawah untuk cari ataupun baca nilai di paksi X ini. So, kita dapati dia di tengah-tengah ni lah. So, setiap kotak ini adalah sebagai 5. Jadi, kita kira lah ada 5 kotak kat sini. Jadi, jawapan di sini adalah 225. Maksudnya, Q2 kita adalah 225. Dan akhir sekali kita baca Q3. Q3 berada pada kedudukan 3/4 daripada jumlah kegerapan kita, 80. Maksudnya kita akan jumpa kedudukan dia pada 60. Okey, sekarang kita letak pembaris kita dan kita buat total I pada 60 pada paksi kekerapan longgokan. Dan kita cari apakah nilai tenaga elektrik yang kita perlukan daripada graf. Okey, cuba besarkan sikit dan kita turun ke bawah.
So kita tengok, bacakan nilai dia. Ini ada 6 petak, setiap petak adalah 5. Jadi 255, 260 dan seterusnya kita bilang sampai sini, kita sepatutnya akan dapat 280. Ya, 280. Okay, kita baca setiap petak ada 6 petak di sini, 280 lah. Okey, jadi maksudnya Q3 kita ni adalah bersamaan dengan 280. Okey. Setelah dapat 5 maklumat ini, jadi kita boleh mula melukis kita punya blok kotak. Okey, ini dalam kertas graf kita lukis blok kotak kita. Di sini kita lukis satu garis untuk paksi yang menufuk. Ya, kita boleh buat paksinya di sebelah sini. Okey. Dan kita guna skala yang bersesuaian lah. So sekarang kita ada 50 sampai 450 kan? Okey, so di sini kita mesti mula dengan 50. Ya, kamu guna kertas graf lah ya. 100, 150, 200, 250. Kita guna skala yang sama seperti dalam OGIF. 300, 350, 400 dan 450 kat sini. Okey. Lepas tu kita tandakan 5 maklumat yang kita dah cari, iaitu nilai maksimum, nilai minimum dulu. So cikgu guna warna pen biru. Ini adalah nilai minimum. Ini adalah nilai maksimum. Kemudian kita masukkan Q1, Q2 dan Q3. Q1 adalah 175 ya. Kita tengok kat sini 175. Kita baca 175 berada di tengah-tengah lah, 5 petak. So di sinilah. Di sini adalah Q1. Bagaimana dengan Q2? Q2 adalah 225. So 225 berada di sini. Dan untuk Q3 kita ada 280. So 280 tadi adalah 6 petak kan? 6 petak. So kita guna balik 6 petak dia tu. Ya, kita ikut apa yang dibaca daripada OGIF itu. Kemudian apa kita buat di sini ialah kita kena sambungkan dia jadi blok kotak. So mula-mula kita akan buat kotak dia dulu. Kotak ni mesti sama besar lah. Ya, katakan kita guna 5 petak ataupun 10 petak, kita mesti sama lah. So katakan kita guna 10 petak, maksudnya atas ni 5. Ya, kita buat macam ni, atasnya 5, bawahnya pun 5 lah. Kotak dia mesti sama besar lah. Kemudian dia sambung, kita jadikan dia kotak. Okey, atas pun sama lah, kita sambung jadikan dia kotak. Okey. Kemudian kita sambung dia, jadikan dia kotak. Macam itulah. Okey. Lepas tu kita pun sambung kat tengah ni. Untuk Q2 kita sambungkan dia. Okey. Lepas itu sebelah kiri dan kanan kita buat garis dia. Okey, kita buat garis dia, sambung. Okey. Lengkapkan titik tadi. Okey. Jadi itulah satu blok kotak yang berdasarkan kepada OGIF yang diberi. So 5 maklumat yang penting tu mesti kita lukis ataupun kita tandakan pada graf. Okey. Jangan lupa ini nama paksi ini adalah tenaga elektrik dalam unit. So itulah blok kotak kita untuk soalan 1. Okey, kemudian seterusnya bahagian kedua, dia kata nyatakan bentuk taburan bagi tata tersebut.
Okey, data tersebut. Okey, kalau kita lihat data kita ni, taburan dia maksudnya kita nak tengok taburan dia pencong ke sebelah mana. Adakah dia pencong ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan? Mana bahagian lebih besar? Okey. Kalau kiri lebih besar, kita adalah pencong ke kiri lah. Kalau kanan dia lebih besar, maksudnya dia adalah taburan pencong ke kanan. Okey, kita tengok ni. So kita lihat sini sebelah kanan ini sebelah kanan. Ini adalah kanan. Okey, di sini adalah kanan, ini adalah kiri. Kotaknya kan. So tengok bahagian mana lebih besar. Adakah bahagian kanan lebih besar? So kalau bahagian kanan lebih besar, kita boleh katakan data ini mempunyai apa? Mempunyai taburan yang sedikit pencong. Okey, ada besar sedikit kan? Taburan yang sedikit pencong ke kanan. Okey, kita boleh tulis data ni mempunyai taburan yang sedikit pencong ke kanan. Kenapa ke kanan? Kerana bahagian kanan dia adalah lebih besar sedikit ya. Lebih besar sedikit saja kan? Sedikit daripada bahagian kiri blok kotak. Itu cara kita menjawab. Sebab kita nampak ya, bahagian sini, bahagian sebelah kanan ya, di sebelah sini ya, kita nampak dia ni adalah lebih besar sedikit. Ya, kalau dia lebih besar sedikit sebelah kanan, ya, maksudnya dia adalah pencong ke kanan. Taburan pencong ke kanan. So itulah cara kita menjawab soalan nombor 1. Sekian dulu, terima kasih.